Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton berita panas hari ini. Setuju atau tidak bergabung dengan Muhyiddin Yassin? Ramai di antara kita ya tidak bersetuju. Setakat ini yang tidak bersetuju 86% dan yang bersetuju setakat ini adalah 14%. Itulah dia. Antara mereka yang ada yang bersetuju maupun ada juga yang tidak bersetuju. Jadi hari ini Muhyiddin memberikan satu kenyataan ya yang agak saya percaya ini adalah satu kenyataan yang sangat hipokrit. Kenyataan yang sangat tidak tahu malu. Dia sendiri yang mengkhianat, yang keluar, yang menjadikan batu loncatan bagi mereka hari ini. Katanya demi untuk selamatkan negara, demi untuk selamatkan bangsa, demi untuk selamatkan Melayu kononnya, dia sedia untuk berunding dengan Pakatan Harapan. Dia katanya dia sedia berunding dengan Pakatan Harapan, dengan PKR, dengan pembangkang dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kenyataan yang pendapat saya adalah satu kenyataan yang tidak masuk akal. Bagaimana individu seperti Muhyiddin sebelum ini begitu beria-ia sekali. Mereka telah pun membuat satu janji, sign bersama, bahwa Datuk Seri akan dinaikkan, dijadikan Perdana Menteri selepas 2 tahun. Tapi akhirnya mereka mengkhianati. Mereka bukan saja menunaikan janji itu, tetapi yang lebih teruknya mereka sanggup mengkhianati mandat rakyat. Mereka melakukan pengkhianatan, melakukan langkah syaitan, langkah setan demi untuk kuasa, demi untuk jawatan, wang ringgit dan sebagainya. Kononnya mereka cuba mahu untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam katanya, tetapi yang nyata hari ini kerajaan yang mereka katakan itu bukanlah kerajaan yang diwar-warkan. Karena apa yang kita nampak hari ini, walaupun tidak ada parti DAP di dalam kerajaan hari ini, tapi hari ini kerajaan ini lebih teruk daripada kerajaan yang sebelumnya. Mereka saling bertinju di antara satu sama lain. Parti UMNO dan UMNO sendiri bertikam lidah di antara mereka. Parti Bersatu pula mengatakan mereka lebih baik daripada UMNO dan sebagainya, dan Parti PAS pula sanggup menunggang agama, mengatakan mereka setuju untuk adanya muafakat lakononnya semua dan sebagainya. Mereka mencari dalil, menghalalkan perkara-perkara yang haram yang mereka lakukan, seperti langkah syaitan, seperti langkah setan yang mereka buat di dalam langkah setan yang berlaku sehingga kerajaan Pakatan Harapan tumbang disebabkan kerakusan, disebabkan keinginan mereka untuk berkuasa. Tapi hari ini sahabat-sahabat semua, yang terkesan, yang terbeban dengan perkara semua ini adalah rakyat. Tapi hari ini sanggup pula dia katakan ketepikan perbezaan demi selamatkan negara. Mau muntah sekali saya dengar kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Ini adalah satu kenyataan yang hipokrit, kenyataan yang bangang, kenyataan yang sombong, ego dan sebagainya. Itulah dia. Jadi saya mau mendengar sendiri kenyataan itu. Mari kita baca bersama kenyataan daripada seorang yang mementingkan jawat kuasa dan sebagainya. Katanya usaha untuk menyelamatkan negara adalah lebih penting daripada kembali ke era kleptokrasi dan rasuah sebelum ini, kata Muhyiddin Yassin mengulas berhubung cadangan rundingan dengan parti-parti politik lain. Walaupun timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli enggan berunding dengan Perikatan Nasional, tetapi ia bukan alasan kepada usaha tersebut terhenti begitu saja. Sebaliknya, pengurusi perikatan itu menegaskan kepentingan menyelamatkan negara adalah yang lebih penting, katanya. Jadi sahabat-sahabat semua, macamnya seperti yang saya katakan tadi, kenyataan ini adalah satu kenyataan yang sangat tidak bertanggung jawab, satu kenyataan yang mementingkan diri sendiri dan sangat hipokrit. Ya, hari ini sedar atau tidak sedar, ya, faktanya apabila mereka melakukan langkah setan dan mereka mewujudkan satu kerajaan yang dinamakan Perikatan Nasional, yang berada parti yang ada di dalam gabungan kerajaan Perikatan Nasional itu adalah parti kleptokrat,
parti pengkhianat, parti penyangau, penyeleweng, pensakau, perasuah dan sebagainya, yaitu Parti UMNO Barisan Nasional, dan juga Parti PAS sendiri yang menghalalkan semua perkara yang haram dan sebagainya. Jadi bagaimana hari ini Muhyiddin Yassin sendiri menyatakan bahwa demi menyelamatkan negara, mereka sanggup berbincang atau terbuka berbincang dengan parti pembangkang. Bagi saya ini adalah satu kenyataan yang tidak boleh diguna, satu kenyataan yang sangat hipokrit. Sedangkan hari ini jelas, semasa mereka menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional, mereka bermimpi, mereka bercium tangan, tidur bersama, satu bantal bersama dengan bersatu UMNO Barisan Nasional dan juga PAS dan juga parti-parti lain yang menyokong satu langkah mengkhianat mandat rakyat. Ini yang kita tidak boleh lupa, sahabat-sahabat semua. Perkara ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh lupa dengan begitu saja. Perkara ini adalah satu pengkhianatan yang harus kita ingat. Hari ini bermula daripada tahun pada mereka yang mereka melakukan pengkhianatan hinggalah hari ini. Inilah perkara yang rakyat kena ingat, bahwa mereka ini adalah pengkhianat yang harus kita buang. Jangankan pula kita bergabung dengan mereka, ini membuat satu gabungan kemah besar ataupun bekerja sama, itu mungkin tidak akan berlaku. Sebab kita tahu pengkhianat tetap pengkhianat, sahabat-sahabat semua. Pengkhianat yang telah mengkhianat mandat rakyat, apabila mereka melakukan sekali lagi, mereka akan melakukan sekali lagi. Karena kita tahu terbukti apa yang mereka kejar hari ini bukanlah untuk memberikan bantuan, bukanlah untuk menjaga kebajikan, tetapi apa yang mereka maukan hari ini, sahabat-sahabat semua, hanyalah sekadar merangkul kuasa, jawatan, wang ringgit, dan sanggup melakukan apa saja, sehingga mereka tawar jawatan, ugut YB ini, ugut itu dan sebagainya, hanya kerana mereka mahu untuk mendapat ataupun mengekalkan jawatan mereka. Inilah sahabat-sahabat semua yang berlaku di dalam negara kita semasa dalam era Kerajaan Perikatan Nasional, dan sekaligus sekali lagi tumbang kerana ditikam belakang oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional sendiri. Dan hari ini kita nampak kerajaan kleptokrat, kerajaan yang penuh dengan rasuah kembali memerintah. Disebabkan siapa? Disebabkan oleh Bersatu, disebabkan oleh PAS yang memberi nafas kepada mereka. Dan hari ini pula katanya usaha kita untuk menyelamatkan negara lebih penting daripada kleptokrasi, ada lebih penting daripada daripada perbezaan pendapat. Jadi sahabat-sahabat semua, bagi saya sendiri, saya tidak bersetuju dengan kenyataan daripada ketua pengkhianat negara ini. Apabila dia berkata seperti itu, dia pula mengatakan apa yang dikatakan oleh Rafizi itu, katanya itu hanyalah pandangan dia saja. Katanya yang saya baca tolak Rafizi, tak apalah, kita terima, katanya itu pandangan dia, tak apa. Apa-apa sebab pun kita ingin berikan pandangan begitu, karena kita tak menentukan masa depan negara ini lebih selamat. Kita tak mahu terus terjerumus dalam kancah. Katanya kita tidak mau terjerumus dalam kancah kleptokrasi, tapi hari ini mereka lah yang memberikan semula kerajaan ini kepada pengkhianat. Mereka lah yang memberikan kerajaan ini kepada UMNO Barisan Nasional, tetapi sanggup pula dia berkata seperti ini. Katanya tidak mau terjerumus dalam kancah kleptokrasi, tapi hari ini mereka sudah kembali. Kerana apa? Kerana siapa? Kerana Muhyiddin Yassin, kerana Azmin Ali, mereka yang telah mengkhianat mandat rakyat. Dan akhirnya kerajaan ini kembali ditakluki ataupun diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Hari ini sahabat-sahabat semua, sanggup lagi dia berkata, jangan sesekali berikan kerajaan ini kepada kleptokrasi, kepada mereka yang rasuah, selangkah kuasa dan sebagainya. Bagaimana? Jelas kenyataan Muhyiddin Yassin ini adalah satu kenyataan yang tidak masuk akal. Kita harus menolak beliau, kita harus menolak kenyataan ini sekuat-kuatnya, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan itu kita mau mendengar jawaban daripada Rafizi Ramli. Kita mau mendengar jawaban daripada Rafizi Ramli daripada kenyataan, kenyataan yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional ini. Jadi dengan itu saya mau memainkan satu video yang jelas apakah yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli, yang jelas sekali apakah Rafizi Ramli setuju atau tidak di dalam perkara ini. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk yang terakhir ini mari kita dengar ataupun tonton bersama video kenyataan daripada
Rafizi Ramli sendiri yang baru saja dinyatakan jelajah ya di dalam jelajah Truk Ayung Malaysia. Jadi mari kita tonton bersama. Watak-watak dalam Perikatan Nasional ini ialah watak-watak yang mengkhianati mandat rakyat. Dia jadi menteri, jadi wakil rakyat, ada kedudukan atas gelombang yang rakyat bawa tahun 2018. Tapi dia tak sabar. Dia nak jadi menteri kanan, dia nak jadi Perdana Menteri. Kat luar tu dia nak masuk, nak merasa juga jadi menteri. Maka dia jugalah yang ratib sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan ni anti Melayu. Yang ini dikawal oleh China, DAP. Dia jugalah. Yang PAS tu, kalau dulu ada sikit je, Padang Mebok tu dah penuh dah. Angkut semua pakcik-pakcik tua 70-80 tahun. Bubuh dekat situ semata-mata nak jadi kerajaan, saudara-saudari. Konon nak selamatkan negara ini daripada orang Melayu kena pijak. Cukup, saya ingat kita dah cukup dah dengan UMNO sebiji. Ada lagi sebiji macam ini. Yang khianat, yang lompat, yang huru-harakan keadaan. Ini yang dalam Perikatan Nasional ni bekerjasama dengan geng-geng UMNO dulu. Sekarang dia kata apa? Dia kata kita ni tak tentu strategi nak masuk pilihan raya. Jadi kita kena fikir ni, kita tak boleh nak masuk pilihan raya berseorangan. Saya serulah supaya kita runding balik dengan Pakatan Harapan. Marilah kita bersama-sama balik. Celaka betul lah. Pakatan Harapan ni ada Cina, kau tahu ke tidak? Tak boleh. Kan kau juga yang dulu kata kalau ada Cina tak boleh. Engkau juga yang kata dulu Melayu-Melayu Pakatan ni kena bully dengan Cina. Engkau juga yang kata. Engkau juga yang kata kami kena khianat mandat rakyat. Kerana taat kepada perjuangan dan perpaduan Melayu itu lebih penting daripada amanah dan mandat rakyat. Kepala otak engkau. Sekarang tak sampai 2 tahun, saudara-saudari. Yang ini juga, yang datang bercakap ni siapa dia? Mursyidul, Ketua Pemuda PAS dan saudari. Kita kena bincang balik. Kalau ada pimpinan Pakatan PKR lah, Pakatan Harapan tak boleh lah marah. Kalau ada pimpinan PKR yang pergi bincang balik dengan geng-geng ni, memang saya akan sepak, saudara-saudari. Cukuplah kita kena sekali. Cukuplah. Saya bukan soal kena khianat, dia dapat jawatan. Aku tak peduli pun. Soalnya, kalau saya berada di tempat saudara-saudari sebagai rakyat, saya kata kamu semua ni memang malaun sama je. Kamu sampai tak boleh membezakan yang kamu berbohong dan menipu rakyat. Hari tu kata macam ini, hari ini kamu bergaduh, esok kamu maki hamun, lusa kamu keluar fatwa, lepas itu kamu peluk, kamu cium, kamu ingat, kami lupa apa yang berlaku. Tak boleh, saudara-saudari. Saya nak beritahu bersatu PAS dan parti-parti yang dalam Perikatan Nasional tu lah. Pandai-pandai engkau lah. Dah kamu rasa hebat sangat, pandai-pandai engkau. Berani kamu khianat dulu, berani kamu jumpa balik kami untuk lawan dan dapat mandat baru daripada rakyat, saudara-saudari. Saudara Amin, kalau di Negeri Sembilan, geng-geng ini tak jumpa, tolong sepak awal-awal. Belum saya mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan, apapun tangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.